cahaya ni dia membolehkan kita tengok objek di sekeliling kita. Okey, cahaya ni juga dia salah satu bentuk tenaga. Okey, lepas tu cahaya dia bergerak lurus. Yang ni kena tahu. Cahaya dia salah satu jenis tenaga, dia bolehkan kita melihat. Okey, contoh kalau bilik ni gelap, confirm kita tidak nampakkan apa-apa. Okey, lepas tu cahaya ni dia bergerak lurus. Okey, sifat asal dia tu dia bergerak lurus. Okey, lepas tu kena tahu juga saiz bayang-bayang. Okey, saiz bayang-bayang ni dia terbentuk apabila dihalang oleh objek legap. Objek legap tu maksudnya objek yang cahaya matahari tidak boleh menembus dia. Contoh macam yang ni kan, kalau ada cahaya matahari ke sini, tembus ke sini? Tidak kan? Okey, apa objek yang tidak legap? Maksudnya cahaya boleh menembusi objek tu. Apa legap? Legap tu maksudnya cahaya tidak dapat tembus objek tu. Objek tu tidak ada lubang. Objek tu tidak ada lubang. Itu ada lubang. Apa objek yang legap? Maksudnya cahaya matahari boleh melalui objek tu. Cermin. Okey, cermin kan, sebab kalau macam contoh kita tutup lampu dekat sini, cahaya daripada luar masuk kan? Sebab cermin ni dia objek yang legap. Okey, objek yang tidak legap. Okey, dia cahaya matahari boleh menembusi. Contoh-contoh objek legap macam pintu ni legap. Apa-apa cahaya yang tidak boleh menembusi, maksudnya bila kita tutup lampu, cahaya tu dia boleh masuk dalam melalui objek tu, maksudnya dia legap. Okey, kertas ni pun sama juga legap. Okey, dengan banyak lagi lah. Biasanya objek-objek yang tidak legap ni macam cermin, apa-apa yang bersinar gelap. Okey, lepas tu saiz bayang-bayang ni dia boleh terbentuk apabila dihalang oleh objek legap. Sifat cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Jadi disebabkan objek ni dia bayang-bayang ni terbentuk. Okey, contoh macam ni. Bayang-bayang ni dia terbentuk bila ada objek yang legap. Okey, contoh kalau objek yang tidak legap, kalau cikgu pegang cermin macam ni, bayang-bayang tidak akan terbentuk. Okey, jadi bayang-bayang ni dia terbentuk bila ada objek yang legap. Kecuali kalau ada cermin, lepas tu ada benda yang legap, dia ada bayang-bayang. Ya. Contoh macam ada cahaya dari depan sini. Okey, kita simpan objek yang legap. Belakang dia ni ada bayang-bayang. Kan contoh macam tangan kita ni pun objek yang legap juga. Okey. Jadi bayang-bayang ni dia terbentuk bila dihalang oleh objek yang legap. Sifat cahaya dia tidak dapat menembusi objek legap. Okey, yang tu kena tahu. Faktor saiz ni dia ada dua faktor. Okey. Faktor yang pertama jarak antara sumber cahaya dengan objek. Jarak antara sumber cahaya dengan objek. Okey, jarak antara sumber cahaya Atau skrin. Atau objek. Sumber cahaya dengan objek. Objek. Okey, yang kedua pula jarak antara objek dengan skrin. Okey, maksudnya jarak antara sumber cahaya dengan objek ni, maksudnya contoh macam jarak cahaya okey dengan objek ni, okey, kalau dia semakin dekat dengan cahaya, objek akan bayang-bayang akan semakin besar. Bila dia jauh daripada cahaya, Kecil. bayang-bayang akan semakin kecil. Okey, jadi itu faktor yang mempengaruhi perubahan saiz. Yang kedua, jarak antara objek dengan skrin. Jarak antara objek dengan skrin apa dia bagi tahu sana? Ada lagi tahu sana? Okey. Macam mana? Kalau objek tu dekat dengan skrin, lepas tu lampu tu jauh, objek tu kecil. Okay, dia macam ni. Contoh macam objek tu, okey. Contoh macam mana? Kita ada objek tu. Inilah objek tu, okey. Okey, kita ada cahaya, kita ada lampu sulu dekat sini. Okey, bila objek itu dia dekat dengan skrin, maksudnya skrin tu ni lah, okey. Bila dia dekat dengan skrin, objek kita kecil. Bila dia jauh daripada skrin, besar. Okey. Yang kedua tadi tu jarak antara sumber cahaya dengan objek. Sumber cahaya ni maksudnya kita punya sumber cahaya. Okey, ini yang bergerak. Okey, kita punya cahaya tu bergerak. Kalau cahaya tu dia dekat dengan kita punya objek,
Cahaya tu dekat dengan objek, kita punya bayang-bayang besar kan kecil? Kecil. Okey, kecil. Okey, kalau dia jauh daripada objek, Besar. Kecil. enggak, jauh. Cik, contoh contoh. Okey, sekarang ni, yang pertama. Yang pertama tadi tu bila objek dia dekat dengan skrin ataupun jauh dengan skrin. Okey, inilah contoh yang ni di atas ni. Okey, contoh ini kita punya torchlight. Okey, ini skrin kita. Okey, ini objek kita. Okey, bila objek ini objek yang bergerak tau. Okey, objek yang bergerak. Bila objek ini dia mendekati skrin. Mendekati skrin, kita punya bayang-bayang kecil ke besar? Besar. Ya, mendekati skrin. Kecil. Kecil. Bila dia menjauhi skrin, Besar. besar. Okey, itu faktor yang pertama. Okey, faktor yang kedua bila cahaya tu. Okey, bila cahaya tu yang bergerak. Okey, bila cahaya, contoh cahaya ni dia dekat dengan objek. Cahaya tu yang dekat dengan sini. Bukan ini objek dia tidak bergerak. Cahaya tu yang bergerak. Maksud dia objek kalau cahaya dekat sini, kita punya objek besar ke kecil? Besar. Besar. Bila dia jauh, Kecil. kecil. Okey. Jadi bila kita punya torchlight tu jauh, okey, kecil. Bila dia dekat, Besar. besar. Okey. Bila kita punya objek ini dekat dengan ini, okey. Apa? Bila objek kita dekat dengan cahaya, kita punya bayang-bayang besar ke kecil? Besar. Okey, bila kita dekat dengan skrin, Kecil. okey. Ingat dua tu. Okey. Ingat tu dua faktor yang Itu pantulan. bukan pantulan tu. Itu kita punya size objek. Macam mana size bayang-bayang kita, macam mana dia berubah. Okey, sama ada kita punya cahaya tu dia dekat dengan objek ataupun dia jauh dengan objek, ataupun kita punya objek ni yang dia dekat dengan skrin ataupun jauh daripada skrin. Okey? Boleh ya? Okey, jadi dua tu faktor tu dia mempengaruhi kita punya size objek. Okey, size bayang-bayang. Okey.